Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan memuji Allah seperti mana dikehendaki dipuji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pet saja nak komen atas feedback belum balas daripada orang ramai. Ada yang tertanya terjemahan Al-Quran ini sah ke tidak, atau diluluskan ke tidak oleh Jabatan Agama atau Kementerian Dalam Negeri. Saya bagi sikit sejarah lah. Dahulunya terjemahan ini mula diusahakan oleh saudara kita, saudara Khairul Imran dari Putrajaya, yang ingin berdakwah lah, ingin mengembangkan atau mengedar lebih kitab Al-Quran. Sama macam kisah Muhammad Ali. Saya banyak tahu Ali peninju masyhur dunia, almarhum Muhammad Ali. Dia banyak melakukan dakwah kerana beliau juga seorang mualaf, seorang kulit hitam, peninju dunia, bernama Cassius Clay. Akhirnya dia memeluk Islam dan jadi masyhur sebagai juara tinju heavyweight dalam dunia, dan beliau terkenal sebagai pengedar kitab Al-Quran untuk berdakwah kepada orang biasa yang tidak mengenal Islam. Dan Muhammad Ali dulu masa saya kecil, saya terbaca dia mendakwa diri dia. Dia berkata diri dia mempelajari Quran setiap hari 6 jam. Study the Quran. Saya boleh kata dalam setahun dua yang lepas saya berkenalan saudara Khairul Imran. Dia edarkan dan dia berikan saya Al-Quran, naskah Al-Quran percuma. Bertujuan untuk dakwah dalam bahasa Inggeris. Dia suruh saya edarkanlah kawan-kawan yang bukan Islam. Jadi itu hasrat yang murni kerana kita memberi ayat Allah. Sampaikanlah ayat Allah walaupun satu ayat. Dan kita selalu dengarkan, sampaikanlah ayatku walaupun satu ayat saja. Jadi dan beliau beritahu saya, pihak Kementerian Dalam Negeri tidak luluskan pada mulanya terjemahan ini kerana satu sebab yang boleh kata boleh diterima. Sebab itu ialah ia tidak ada tulisan bahasa Arab, bahasa Quran yang asli. Jadi akhirnya dia masukkan tulisan bahasa Arab Quran di samping terjemahan bahasa Inggeris, dan sudah mendapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri. Saya selalu tunjukkan, tapi saya nak buat sesi khas lah untuk menunjuk ada kelulusan daripada KDN, dan diedarkan dengan harga kos cetak RM10. Nilai ditulis ini RM40, kos cetak RM10. Jadi sesiapa nak dapat dari beliau boleh teruskan, dan jangan was-was kerana ia memang ada mengandungi job kelulusan daripada, dan nombor siri. Apa nombor siri dia daripada Kementerian Dalam Negeri lah. Ya. Tak jadi masalah kerana pihak JAKIM, KDN nak jaga aslian Quran ni, tak mau yang lain. Ni KDNPQ/Q1001/1.2 QA596/65/2014 tahun 2014 lah. Job kelulusan dari KDN. Saya nak bagi komen sikit tentang Al-Quran ni. Kita tahu semasa Nabi Muhammad SAW membawa Islam, dia cuma ada satu kitab saja. Dia tidak ada hadis, dia tidak ada
kitab tafsir Ibn Kathir. Dia tidak ada dibawa oleh sesiapa tentang banyak perkara lain lah. Simple saja. Dan menurut Dr. Hani Achan, 170 tahun yang pertama, ini boleh disahkan kalau sesiapa tak puas hati boleh tanya ulama alim. Saya cuma sampaikan saja. Saya baca bahawa 150 tahun sekurang-kurangnya yang pertama, umat Islam tidak mentafsir Al-Quran. Mereka cuma menghafal, mengamalkan cara masing-masing. Bermakna Nabi Muhammad SAW tak tafsir, para sahabat tidak tafsir, para tabi'in tidak tafsir, dan tidak ada tafsir yang bernama tafsir Nabi Muhammad. Juga saya tetap baca masa saya baca tadi kitab Tahafud, perbincangan Tahafud antara Ibn Rushd dengan Imam Ghazali, bahawa Nabi Muhammad dianggap bukan ahli falsafah. Ini amat menarik. He's not a philosopher. Kerana dia hanya penyampai. Dan dia menjalani hidupnya menurut Al-Quran. Ya. Boleh dikatakan dia juga bukan ahli pakar dan banyak perkara. Ada satu hadis di mana Nabi tanya orang tengah cucuk tanam, kenapa awak tanam ikut mungkin potongan dan sebagainya. Jadi mereka itu pun betulkan ikut pandangan Nabi lah. Ikut pandangan Nabi Muhammad SAW. Lepas itu tumbuhan tu mati. Jadi Nabi tanya balik. Bila terjumpa kemudian kata, kenapa tumbuhan ni mati? Mereka kata, dulu Nabi yang suruh, Rasulullah yang suruh, ubah. Itu yang buat dia mati. Kerana dulu kita buat itu cara yang kita suruh buat yang berjaya. Bila Nabi kata, kenapa? Jadi kita sangka ada wahyu ke apa kan? Itu sebagai contoh. Jadi Nabi jawab, kamu lebih tahu urusan kamu. Ya? Kena al-amanu lil ahli, kepada orang pakar lah. Jadi fungsi Nabi, fungsi Rasul dalam menyampaikan Al-Quran ini cukup menarik. Ya, cukup menarik. Jadi sekarang, bila sudah disempurnakan turun keseluruhan Al-Quran, ada satu perkara menarik dalam Al-Quran. Iaitu, apakah Al-Quran ini sama dengan ilmu? Kita anggap Al-Quran dah sempurna turun. Ada ayat dalamnya kata, kami dah lengkapkan bagi kamu ad-din kamu. Ad-dinul Islam. Islam itu Madinah. Soalannya, apakah ilmu itu juga turut khatam? Sudah cukup. Tak perlu lagi mengetahui ilmu lain. Jadi kalau kita baca dalam tu, ayat yang mula turun ini Iqra pun sudah rujuk. Alamal insana ma lam ya'lam. Alamal insana biqalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar, Allah yang mengajar manusia dengan pena dan mengajar dia apa dia tak tahu. Menunjuk kepada ilmu, lautan ilmu Allah. Ya. Lagi satu dalam ayat Kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yaqulu syai' ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada siapa boleh beri syafaat melainkan izin Allah. Dan dia yang mengetahui apa yang dah berlaku dan apa yang akan berlaku. Bermakna ilmu itu masih daripada Allah berterusan. Dan manusia ni hanya tahu sedikit dengan kehendak Allah. Bermakna Allah masih kehendaki manusia menerima ilmu. Ini sebagai dalil, lautan ilmu Allah terlalu luas, tidak berakhir dan manusia memang menempuh. Akan menempuh, ya. Dan kita pergi sekolah untuk apa? Untuk ilmu. Tak pergi sekolah, bodoh. Saya selalu suruh orang jangan pergi sekolah, jangan hantar budak pergi sekolah. Mereka takut. Nanti macam mana mau hidup. Jadi ilmu ini pentinglah. Tapi ilmu apa? Kenapa ilmu Quran? Ada orang menganggap ilmu Quran ialah tafsir. Tafsir. Dan tentu sekali kita tak layak untuk tafsir. Kerana kelayakan untuk tafsir ialah mesti mengetahui bahasa Arab. Mesti mengetahui hukum-hukum. Mesti mengetahui asbabun nuzul. Sebab
asbab, musabab. Setiap ayat yang turun mesti tahu mansuk dan nasakh. Mesti tahu berapa ribu hadis. Ya. Syair Arab. Baru boleh tafsir. Tetapi bila kita rujuk laman pejabat mufti wilayah persekutuan, dia menerangkan tafsir tidak sama dengan tadabbur. Tafsir adalah khusus bagi sekian alim yang tahu perkara tersebut lalu menulis tafsir. Tetapi tadabbur adalah cara umum bagi orang umum. Kita orang awam boleh tadabbur Quran, malah disuruh mentadabbur Quran. Wajib. Tadabbur bermakna membaca untuk diri sendiri, pengetahuan secara umum sehingga dubur. Tadabbur bukan dubur datang daripada bahasa Arab. Sehingga akhir. Supaya dia menjadi sesuatu kebaikan untuk kita. Kerana ramai orang komplain, hidup dia tak aman, hidup dia tak tenang. Nak bagi apa? Nak bagi daun tenang, daun bahagia, tak bahagia juga. Nak betapa, nak masuk yoga, masuk Hindu, masuk Buddha, meditation, tengok Netflix, tak tenang juga. Musafir, tak tenang juga. Tenang ini mesti melalui fikir. Emosi kita tercetus dari fikir. Dan antara fikir yang paling tinggi ialah fikiran yang merapati diri kepada Allah. Dan tidak mungkin kita merapati diri kepada Allah kalau kita tak tahu ayat-ayat dia. Dan lagi satu tentang ilmu Allah ialah ayat-ayat dia menunjuk kepada ayat-ayat luar dari Quran. Contoh, wa min ayati khalqus samawati wal ard wa tilafu sinatikum wal wanikum. Dan di antara ayat-ayat dia, antara tanda-tanda kekuasaan dia ialah kejadian langit dan bumi. Jadi kejadian langit dan bumi ini bukan langit dan bumi, ini ayat Quran. Langit dan bumi di luar itu dianggap sebagai ayat-ayat. Bermakna ayat-ayat Allah ini luas. Semua adalah ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda Allah. Jadi kejadian langit dan bumi dan kejadian kamu berlainan warna kulit dan lidah bahasa. Inna fi zalika la ayatil alimin. Sesungguhnya demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia tengok tak ada benda lah. Bukan tanda bagi dia tengok je lah. Dan teruskan lagi ada ayat berakhir dengan inna fi zalika ayati yatafakkarun. Sedemikian itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berfikir, senantiasa berfikir. Menurut Buya Syakur, senantiasa berfikir, tidak berhenti berfikir. Makna lepas dapat PhD, tak berhentilah. Dia terus menerus masih ingin berfikir. Dia jadi ahli fikir. Kita terlalu sedikit ahli fikir. Ahli fikah ada, ahli tasawuf ada. Zainul Asri. Ahli fikah siapa? Azhar Idrus. Ahli pakar lawan sihir, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Siapa lagi? Ahmad Rozaini ya. Ahli Tauhid. Memang menarik ahli Tauhid. Saya cukup suka dengan. Lagi siapa? Ustaz Auni, ahli akhir zaman bersama dengan Syekh Imran Hussein. Siapa lagi? Dr. Maza, kepada saya, dia betul ahli lah. Ahli mazhab. Okay. Siapa lagi? Ustaz Mu'in, ahli Quran. Ustaz Mu'in gulam ad-da'wah. Ahli dalam ayat Quran. Ahli dalam mengenal ayat Quran ke tafsirkan, dia ustaz lah. Saya bukan ustaz. Saya apek. Cina mualaf. Tapi ahli fikir. Siapa ahli fikir di Malaysia selain apek? Ahli fikir bermakna dia sentiasa berfikir, berfalsafah, berbicara, mengelipu lara, membawa cerita dari desa ke desa, ya. Kisah-kisah.
Zaman kegemilangan Islam adalah zaman ahli fikir kita cukup banyak. Ibn Sina fikir sampai masuk bidang perubatan. WHO lah masa tu dia terkenal lah. Kalau ada WHO zaman 1000 tahun dulu, Ibn Sina lah doktor yang paling terulung, Avicenna. Diketahui seluruh dunia. Semua kitab fakulti perubatan, bila belajar sejarah perubatan, mesti tahu Avicenna. Hospital Avicenna pun ada di section berapa? Masya Allah. Institut Ibn Sina ada. Tetapi, ahli ulama hari ini yang kenal Ibn Sina, tak ada. Saya cari-cari, tak ada. Saya cari kat UIA, tak ada. Saya cari kat UiTM, tak ada. Saya cari kat Universiti Malaya, tak ada. Saya cari kat pondok, tak ada. Saya cari ke pesantren, tak ada. Saya tanya dengan ustaz-ustaz, siapa kenal Ibn Sina? Tak ada orang, dia hanya kenal nama. Kerana kalau kenal, saya nak tanya sejarah Ibn Sina. Siapa kenal Ibn Rushd? Averroes. Ibn Rushd amat penting kerana Barat menganggap dialah yang membuka Eropah dari kegelapan. Tapi mereka dengki pada nama orang Islam. Tak mau panggil dia Ibn Rushd, panggil dia Averroes. Dan tak mau panggil Averroes juga. Mereka anggap dia sebagai the commentator. Dia hanya komentator sukan lah. Averroes diberi gelaran the commentator, tidak diberi gelaran ahli membuka Renaissance. Renaissance banyak tokoh. Mereka tak mau, mereka potong nama-nama orang Islam dari Renaissance. Ibn Haytham Al-Hazan yang mencerita bagaimana cahaya sampai mata, dia optics. Bukan Isaac Newton. Isaac Newton pun optics, prism, tapi Ibn Haytham Al-Hazan yang pertama. Dan juga Al-Hazan dikenali sebagai bapa metod sains pertama. Dia metod sains kita belajar masa tingkatan 1, apa belajar bagaimana buat eksperimen. Buat eksperimen mesti ada andaian, objektif, eksperimen, kontrol eksperimen mesti ada yang ya dan tidak. Ini banyak orang tak tahu. Bila nak tahu ada microchip ke tidak dalam, saya kata mesti ada satu lagi subjek yang tak ada. Orang tak faham. Control eksperimen. Dia kata ada. Ada itu adalah conclusion. Orang tak tahu scientific method. Jadi, 1000 tahun dulu, tokoh Islam, Al-Hazan, bapa optik sains dan juga scientific method, tapi dipotong nama daripada Renaissance. Mereka ambil nama Leonardo da Vinci. Mereka ambil nama, siapa lagi? Thomas More, pemikiran Voltaire. Tapi Ibn Sina mereka masuk sikit Avicenna, dilatinkan namanya. Ya? Jadi sekarang kita gagal untuk wujudkan balik ahli fikir. Saya pergi universiti, saya tengok fakulti falsafah kosong. Tidak ada ahli falsafah. Ahli falsafah di upah ada, tapi bila bicara mereka, saya nak cari yang boleh kupas kepada saya pemikiran Ibn Rushd. Ada tak? Saya nak yang boleh membedah tahafud. Saya masih baca tadi. Tahafud ni, dia bicara tentang aliran Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya. Pemikiran yang dikata Imam Ghazali pun ada kucak-kacir sikit, ya. Kerana mereka bukan bersaing, mereka menindih falsafah. Kerana dia kata fahaman Mu'tazilah ada sedikit pun pada Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali tak sedap menurut seorang komentator. Jadi dia amat menarik. Dan dia sekarang dipulupuli oleh Barat, terutama Jerman. Saya tengok banyak sumber dari Jerman, orang Jerman Muslim, bicarakan tentang pemikiran Ibn Rushd dengan mendalam. Cukup mendalam. Payah nak faham lah bagi orang awam. Tapi cukup untuk saya beritahu bahawa sejarah kita dulu gemilang apabila kita memikirkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tapi hari ini umat malas memikirkan ayat dalam Al-Quran kerana mereka menganggap seolah bila lahir Islam, aku sudah Islam, aku sudah masuk syurga, sudah cukup aku solat, aku pergi haji, aku cucuk untuk pergi haji. Yang Mekah itu dikelilingi dengan pelbagai bangunan tinggi, tak kisah, asal aku boleh cium batu Hajar Aswad,
Aku sudah sampai syurga. Saya ada berita buruk sikit lah. Menurut Quran, itu bukan haji. Ada ayat menyatakan, terus sila ambil perhatian lah. Nak declare apa sesat ni. Ini satu ayat lah. Sebab sediakan bekalan untuk pergi haji. Sediakan bekalan untuk pergi haji menurut Allah. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Bermakna bukan haji. Bukan bekalan. Tiket kapal terbang tak ada. Cucuk tak ada. Duit tak ada. Takwa ada. Sebaik-baik bekalan. Takwa. Kulit bangsa kamu. Kamu bangsa Cina ke, Tongsang ke, India ke, Melayu ke, Iban ke, Kadazan, orang putih ke, hitam ke. Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Semula mulia kalangan kamu adalah yang bertakwa. Awak banyak derma, sembelih kambing, akikah semua. Ada ayat Quran. Lagi berita buruk sikit. Bukan berita gembira. Berita gembira Nabi bagilah apa bagi berita buruk. Sad news lah. Darah dan daging yang kamu korban. Menurut Allah. Allah royak ni. Bukan hamba royak ni. Tuhan royak. Darah dan daging yang kamu korban. Tidak sampai kami. Melainkan takwa. Takwa. Pergi masjid dengan khutbah. Ittaqullah. Apa tu takwa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibuka pintu baginya. Wazikuhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan sumber rezeki dari arah tak duga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa yang serah kepada Allah akan dicukupkan baginya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah itu sudah selesai semua. Dia yang memimpin. Dia penguat kuasa. Dialah polis. Dialah akta. Dialah mahkamah. Dunia dan akhirat. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kerana sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha menghitung. Dulu saya baca silap. Saya sangka ala kulli syai'in qadir. Ayat lain. Iaitu atas setiap sesuatu maha berkuasa. Ini bila lari dia punya salah bacaan, tak jadi. Saya baca punya ratib beribu kali ayat 1000 dinar, tak jadi kaya, hutang bertambah. Saya round dunia, saya dijemput oleh Gaddafi pergi Libya ya. Tapi kena bom, tak jadi rezeki. Alah, habis kredit kad saya 100,000 hutang. Akhirnya saya baca balik ayat 1000 dinar, saya dapati kesilapan saya. Alhamdulillah saya dapati kesilapan saya betulkan balik bacaan saya. Maksud qadara. Qadara bermakna sudah dihitung. Baru saya tengok balik hitungan saya. Duit saya hitung balik, selesai. Tapi datang dari arah tak duga. Allah la tukliful mi'ad. Allah tidak mungkir janji. Allah tidak mungkir janji. Jadi baru ni pandemik. Di mana banyak berkelimpangan. Ramai orang panik. Ramai orang resah. Ramai orang datang jumpa APEC. Bila dah habis PKP dan buka, tak ada orang mau jumpa APEC. Jadi APEC pun berdoa. Kembalilah pada PKP. Sunyi ni. Tak ada orang mau jumpa. Masa PKP tak boleh travel. Semua orang nak jumpa. Apa nak buat ni? Lari ke? Prep. Prep yang paling baik. Takwa. Macam mana ni anak tak pergi sekolah ni? Macam mana ni kita tak dapat kerja? Macam mana kita dibuang? Macam mana tak boleh travel? Tak boleh pergi mamak? So, kerana APEC ada baca ayat Quran yang Allah janji tak akan beban kamu lebih daripada awak boleh tanggung. Dan kedua, dia tak akan berlaku, dia bukan zalim. Ini penting. Allah bukan zalim. Kerana Allah, ada orang datang. Mak. Allahu Akbar. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Allah bagi-bagi. Terima kasih. Terima kasih. Maaf saya tak dapat pergi. Terima kasih. Baik. Okey, baik. Ada rezeki pula. Cerita ayat rezeki ni. Orang bagi barbecue kambing, bang. Ni barbecue kambing. Jiran sebelah. Jiran parking kereta depan tu. Yang sekarang apa kata, mari parking. Dia ada kenduri sini, tak ada orang. Apa ada kereta, ada basikal. Jadi, tengok dia ada kambing, dia pun bungkus. Ada $20. Allah, ada rezeki. Ada kambing, tengok. Baru tadi ayat rezeki kan, Allah tak juga. Orang yang parking depan,
pula. Tengok. Betul ni, betul dia. Ada kambing, nampak? Okey, nanti saya, biar pintu terbuka. Rezeki datang. Betul lah, rezeki datang. Ni precinct 8 memanglah jiran kaya-kaya. Tapi itu rezeki lah kita. Jangan tolak rezeki. 2 bungkus. Apik seorang macam mana memakan. Makan. So, where was I just now? Betul lah. Percaya tak anda? Rezeki Allah sudah jamin. Siapa percaya dan siapa tak percaya? Apik dah masuk Islam 42 tahun ni. Apik buat satu doa semasa mula masuk Islam. Masa tu umur 18. Saya tinggalkan sekolah. Masa tu confused. Masa tu tak tahu bahasa Arab. Tak tahu bacaan solat, saya nak cerita. Baca Fatihah baru. Baca slow-slow. Tak tahu apa tu tasawuf. Baru ikut tablik. Waalaikumsalam. Lagi. Waalaikumsalam, ya. Hati ibu. Allah Akbar, banyak. Jangan balas, Jangan balas? Saya cakap, jangan bagi. Dia suruh jangan balas. Allah, terima kasih ya. Terima kasih, alhamdulillah. Maaf ya pasal saya ada panggilan. Maaf, okey ya. Terima kasih bang. Terima kasih. Allah. Jangan balas. Okey. Diberikan lagi rezeki. Ni pula sate. Allah Akbar. Macam mana mau makan ni? Kena masuk. Sate tuan-tuan. Sate rezeki lagi datang. Dan tuan rumah sana jiran kata, jangan balas. Kerana ibu saya Cina, kalau orang bagi, kita akan balas lah. Dia tak bagi pinggan. Kalau kita balas pinggan, semalam saya balas, saya bagi ini saya. Dia bagi pinggan, saya balas dengan ni. Saya balas dengan ni. Saya bagi ini saja. Dia bagi sekarang, dia kata, suruh Apik ni jangan balas. Dia bagi kita rezeki, dia suruh kita jangan balas. Ini adat lah. Adat orang kampung. Kita rasa susah kita kata kalau orang bagi kita benda dari Allah kan. Ini jiran lah. Jiran baik. Jika ada kalau apa-apa main. Jiran orang besar lah. Ini datuk-datuk semua ni Apik segan lah ya. Tapi Apik nak sambung cerita. Sejak Apik masuk Islam, mula sekali masuk Islam, saya terjumpa godaan Tito. Ini ada kambing Tito lah. Jangan taksub sangat. Apik sudah cukup kurus. Dia mau hantar lagi ke? Cukup lah. Ini sudah 3 bungkus ini. Sudah 3 bungkus. Cukup. Saya nak makan tapi saya tengah live tak mau makan. Ini adat. Bukan hukum. Okey lah. Adat juga, tapi hukum juga dengan jiran kita dengan jiran. Jadi kita pun rasa seronok lah dengan jiran. Jiran tu pun cakap, semalam tu saya jumpa jiran tu, dia minta, masa saya balas lah, dia parking sana, dia mau bawa kereta, dia kata main, dia ada kenduri keluarga. Jadi Apik pun, masa balas tu Apik cakap, yalah balas kata terima kasih lah, sedap. Kuih yang diberikan, walaupun dah batal kita, tapi sedap. Dia balas dengan benda lain. Dia cakap, tuan duduk sini, kerja apa, ni, projek apa, boleh tumpang ke? Lepas dia kata, ni, kita dah kenal sini, ada apa-apa mai, ada apa-apa lah. Apa hal ke, mai jumpa kita, macam tu. Ada apa-apa hal, apa hal ada. Jadi, saya teringat masa mula masuk Islam tu, saya bernekat nak belajar ilmu Allah. Berikat nak belajar Islam, belajar Quran, fisabilillah. Saya ingat saya buat satu doa. Doa ni adalah usaha di luar Quran. Makna, bukan dengan ini kita cukup, kita berdoa. Saya teringat saya berdoa. Saya kata, Dear God, Tuhanku, kurniakanlah saya seperti mana yang engkau janjikan. Berilah saya ikut janjimu. Sejak hari itu, awal tahun 80 sampai sekarang, 2023, setahun lagi Imam Mahdi turun. Orang kata,
Imam Mahdi turun. Serius lah, baik. Imam Mahdi turun. Tak pernah Allah mungkin janji. Saya tak pernah terputus rezeki. Saya tak pernah perlu mencuri. Saya tak pernah perlu fitnah orang. Saya tak apa. Orang fitnah saya ada. Orang halau saya ada. Orang pecat saya pun ada. Orang marah saya pun ada. Saya jatuh perniagaan pun ada. Tapi saya tak bankrupt. Saya tak kena tipu banyak pasal saya tak tamak. Saya tak kena main politik kerana memang tak minat politik. Dan tak pernah susah. Dapat kahwin, dapat 4 anak. Round dunia, 40 negara. Tak perlu masukkan anak kat universiti. Semua kerja, semua bahagia. Hampir semua. Okay? Jadi bermakna dan sehat. Sedikit ilmu lagi kita dapat menguasai perisian sumber terbuka dunia. Ini satu universiti di Shah Alam jemput APEC untuk jadi pakar konsultan. Banyak tu duit ni. Alah, tak ambil kesempatan, ya, ambil apa yang sempat. Jadi, APEC terharulah satu janji. Jadi, saya ni segan dengan manusia. Kecil lagi segan dengan manusia. Itu yang nak cari kerapatan dengan Allah. Keintiman dengan Allah. Nak rasa, macam mana nak hidup senang dengan Allah, tenang dengan Allah. Kerana dia pencipta. Dia 70 kali sayang kita lebih dari ibu sendiri. 70 kali menurut hadis kursi. Dia lebih hampir daripada urut leher kita. Tidak ada 3 orang duduk melainkan dia ke-4. Tidak ada 5 melainkan dia ke-6. Tidak ada 6 melainkan dia ke-7. Dalam Al-Quran. Dia tak tidur, tak penat. Di mana kita berpaling di situ wajahnya. Bermakna semua ilusi lah. Semua ini halusinasi waham. Ya? Akhirnya semua akan kembali kepada dia. Dan dia akan ceritakan apa dalam hati masing-masing. Sama ada kita cerita atau tidak cerita. Ya? Jadi, itulah yang sure. Nak harap pada makhluk adalah sementara. Nak harap pada makhluk ini finite. Allah is infinite. Sebenarnya tak boleh sebut infinite pun menurut Ibn Arabi, ya. Nak deskripsikan Allah pun sudah syirik. Dia tak boleh dideskripsikan. Subhanallah. Tak boleh dideskripsikan. Jadi dengan ilmu yang diberikan sedikit, saya dapat berkongsi, ramai orang follow, saya amat terharu. Amat mencoba, amat menduga, ya. Jadi saya musafir. Saya tak boleh duduk satu tempat terlalu lama. Tak senang. Tak senang. Ini rumah mewah, besar. Saya biasa duduk kandang kambing. Bersih kandang kambing, ya. Di Afrika yang teruk. Dengan Ebola, Boko Haram, malaria, apa lagi? Kamerun dan lumpuh. Keadaannya amat dhaif. Lepas tu Allah selamatkan saya bawa ke South Africa, tempat orang putih. White South Africa. Jadi saya dah menyaksikan pelbagai keadaan. Tapi pandemik yang baru ini 3 tahun yang paling dahsyat, paling hebat. Kerana akhirnya saya tengok kemunafikan manusia, kehipokritan manusia yang mendakwa beriman, tapi boleh beriman kepada kuasa lain. Kerana boleh digertak begitu saja. Boleh menghalau orang daripada masjid. Saya tengok mata saya sendiri. Ya. Jadi saya amat sedih. Saya amat sedih lah. Mereka nak taubat tidak bukan menjadi hal saya. Mungkin mereka rasa tidak bersalah. Dan Allah selalu cerita dalam Al-Quran bagaimana manusia tidak merasa bersalah. Kita ambil sebagai pengajaran kepada diri saya. Mungkin saya ini yang patut dihukum, ya. Kita tak fikir diri kita ini salah. Kita selalu fikir orang lain salah. Siapa antara anda yang fikir diri dia salah? Oh, aku salah. Kurang. Cakap aja dia fikir diri dia salah. Sebenarnya orang anggap diri dia betul dengan menangis.
Aku menangis, aku berdosa. Itu menganggap diri dia betul. Itu satu keangkuhan. Aku berdosa ni. Dulu dia Kristian dulu. Maaf ya, dulu agama saya bukan nak terus Kristian. Dulu agama saya dulu. Menangis banyak pun ada. Oh, saya berdosa. Saya tunggu Nabi Isa untuk selamatkan saya. Menangis di gereja. Apa dah lalui? Apa tahu ini punya penyakit hati? Sila tengok. Holier than thou, aku lebih suci dan anda belum selamat. Saya selamat, saya pergi syurga, saya alu syurga, awak alu neraka. Bukankah kita tanggap begitu? Jadi kita bila baca Al-Quran, awak mesti kena menempalak. Kalau awak baca ayat Quran, awak pasti mesti risau. Dan orang yang bergelora mesti tenang. Siapa yang susah, carilah ketenangan dengan ayat Allah. Jampi tak boleh, Togun tak boleh, Bomo tak boleh, manusia tak boleh. Netflix lagi tak boleh. Nak cari ketenangan, bukan hiburan, hiburan pergi shopping mall. Nak cari ketenangan. Apa cari semua falsafah tau. Apa dengar Alan Watt, Eckhart Tolle, siapa lagi, Sadhguru. Saya dengar ahli sains Michio Kaku, siapa lagi? Brian Greene. Saya nak cari juga itu God particle dalam Large Hadron Collider. Saya musafir mencari Shangri-La. Orang Kristian cakap mencari Holy Grail. Atau tahun depan kita tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi ni siapa nenek moyang dia? Siapa dia? Muhammad tu siapa? Ini mencabar ni, tak baik. Apa yang mau cabarlah. Tajuk ni ialah apakah Quran ni sah ke tidak? Jawapannya sah. Ada pada muka saya. Sah dari segi Jabatan Agama lah. Dari segi Allah, wallahu alam. Kita masih belajar, kita mencari kebenaran. Jadi terima kasih semua. Saya akan YouTube saya tidak diharamkan kerana kes Liana Razali 13 Mac ini. Saya neutral. Saya kata dia didakwa. Bukan saya mainkan balik. Saya mainkan video dia, tapi saya kata kerana video ini dia didakwa. Kerana video ini dia belum sabitkan. Dia didakwa melanggar Akta 505B sebagai menyebar berita palsu dan menakut-nakutkan orang yang menyatakan vaksin ini membahaya. Ya. Saya pula pendirian itu bukan bakafsinun, bukan vaksin. Orang cakap mRNA tak timbul. Kepada saya, dia bukan bakafsinun kerana bakafsinun ambil 13 tahun untuk keluarkan. Dan ia perlu diuji dan kita boleh tunggu. Apa sudah tunggu lebih 2 tahun, tidak ada apa-apa sudah boleh travel. Dan saya mempertahankan, saya pantang orang memaksa. Walaupun apek ni nampak cool, nampak tenang, tidak gentar, lemah lembut, bersopan. Kan kita lemah lembut tapi budi bahasa tak ada. Masuk lift, kita tahan lift, dia tak cakap terima kasih. Saya bagi contoh lah, di barat lain. Bukan saya puji sangat barat. Tapi kerana kita anggap diri kita budi bahasa, kita mesti budi bahasa. Tapi walaupun budi bahasa, apek tak akan kompromi dengan gertakan. Saya tak anggap ugutan. You tak layak untuk mengugut saya. Cuma gertak. Bisikan syaitan. Saya berlindung dengan Allah daripada engkau yang zalim. Saya tak takut mati. Subhanallah. Saya tak takut mati. Sesiapa yang takut mati perlu beristighfar. Ya. Syekh Sufi guru saya kata, the man of the inward wants to die now. Orang yang ada kebatinan, orang yang jiwa, ada jiwa, ada hati, mau mati sekarang, mau bertemu dengan Allah. Orang yang tidak, dia mau hidup selamanya. Saya tak mau hidup selama-lamanya. Kalau siapa boleh bawa saya mati, saya amat suka, saya amat terima kasih. Di tangan Allah, yuhyi wa yumit. Bukan tangan manusia. Jadi dah jauh, kita kata dah jauh. Tapi adakah kita baca Al-Quran? Selagi kita tak baca Al-Quran, kita turut jauh. Maaf cakap. Kita yang sibuk pompang-pompang,
menyata kat orang, menyata kat saya lah, menyata kat orang semua. Tapi saya sendiri kalau tak baca Quran, saya kalah. Setiap hari mesti baca sedikit ayat, kerana dia berikan kita makna. Dia adalah macam pohon yang berbuah. Kita nak makan pohon-pohon tu. Ada orang guna untuk halau syaitan jin. Boleh tak halau syaitan jin kalau kita tak baca, tak menikmati? Lain kali lah nak lawan sihir ni, kungfu ni, ayah ni semua. Surah Al-Jin. Siapa dah baca surah Al-Jin? Dalam tu ada sebab telanjang jin tak? Allah cerita tentang jin beriman kepada Allah. Tinggi ni. Falsafah Allah tinggi. Allah yang jadikan segalanya. Tak mungkin dia nak pergi bicara dengan engkau bagaimana rambut engkau terjadi. Tapi Allah kata dia yang jadikan. Lalat dia jadikan. Semut awak pun tak boleh jadikan. Titik air mani dia kata awak pun tak boleh jadikan. DNA tentu awak tak boleh jadikan. Tapi awak nak soalkan Allah kepada Allah, dia maha tinggi. Dia tak bicara begitu. Dia mengatasi bicara kamu. Dalam surah Al-Qamar. Dalam surah Al-Baqarah. Dia mengatasi bicara musyrikin. Surah Al-Kahf. Mereka tanya Allah. Mereka tanya engkau mengenai Al-Kahf. Mereka bersangka-sangka. Beritahu mereka, Al-Kahf ini kecil saja kepada Allah. Tidur 309 tahun, peristiwa sikit saja kepada Allah. Dia bukan mukjizat, dia fenomena yang ada sains. Ada sains, manusia boleh ditidurkan 309 tahun. Walau-walau macam mana, tapi ada ilmu dia. Saya percaya ada ilmu dia. Dan kita harus berfikir. Kalau kita berhentikan fikir, siapa yang rugi? Kafir barat pula berfikir. Sekarang mereka mencipta lebih dari atom. Mereka dah angkasa lepas. Mereka mencipta fission, bukan fusion. Fission reactor. Baru ni saya jumpa Aginawa. Profesor Aginawa daripada Jepun. Dia pakar nuclear reactor. Saya harap kita bekerjasama dengan dia. Kita harap bab nuklear bila jumpa dia di Jepun nanti dia boleh cerita lebih banyak. Ini menarik menurut saya. Tenaga. Kita sekarang guna tenaga elektrik untuk kereta. Sampai senang saja charging. Dia kena fast charger. 15 minit pump. RM60. 280 watt. 1 watt 20 sen. Jadi macam minyak kereta lah. Tapi boleh jalan sampai Terengganu. Tapi kalau hari raya 10 jam. Itu yang antara perisian komputer yang Apek berpeluang terlibat dengan New City di Shah Alam untuk memikirkan perisian komputer akan datang. Mana tahu Elon Musk panggil. Rezeki. Kita banyak genius, tuan-puan. Kita banyak genius di negara ini. Saya jumpa di UiTM. Banyak genius. Tapi kenapa MySejahtera tidak dibina oleh mereka? Kenapa kita bagi kat Amerika, bagi kat Singapura, bagi kat Israel? Budak-budak kita cerdik. Bukan apek lah. Kita ada MacGyver. Ingat tak itu Zulkifli MacGyver serendah. Saya dengar daripada 80-an. Baru saya dengar nama dia tadi. Dia boleh buat mesin rumput, remote. Dia buat itu, apa lagi? Buat karipap, automatic. Dulu itu Adi Putra. Apa jadi kat dia? Angkasawan kita apa jadi? Tak apalah. Bukan saya nak troll kerajaan ke apa. Maksud saya, kita ada genius. Saya percaya ada ahli falsafah. Tapi bukan cara formal. Bukan dalam sistem sekolah. Bukan dihormati. Dan troll-troll yang tak guna ni kadang-kadang mari mengacau. Tak ada falsafah hidup mereka. Hanya hidup untuk keseronokan sementara. Dia anggap kaum dia selama-lamanya. Kaum Apek pun, saya tak tahulah kebetulan saya lahir bangsa apa, tapi Allah kata ini kehendak dia. Awak lelaki ke perempuan bukan pilihan kau. Awak nak tukar jantina tak boleh. Ya? Awak nak hidup mati, awak tak boleh tentukan masalah ni. Jadi bukan bermakna kita berhenti berfikir, kerana ini kitab penuh dengan fikir. Jadi, bukan saya suruh baca, tuan-puan tahu apa nak buat. Ini untuk kebaikan tuan-puan. Sekian. Assalamualaikum, terima kasih semua. Saya akan upload di YouTube nanti. Assalamualaikum.